Ini share screen apa ni? Okey. Nampak tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. كيف حالك؟ Alhamdulillah. Alhamdulillah. Zain alhamdulillah. Boleh connect. Oh, tak connect. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin. Wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك الصدق في القول والإخلاص في العمل اللهم آمين أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala jadikan kita di kalangan mereka yang dipanjangkan umur dan dapat bersama-sama dengan
bulan Ramadan, menikmati bulan Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita keberkatan bulan Ramadan ini dan juga sekaligus kita mendapat segala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan bulan Ramadan ini. Baiklah, kita terus pergi kepada hadis kita, insya-Allah. Kita berpagi-pagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulisan ni nampak ke? Nampak Ustaz. Nampak Okey. Okey, kita hadis ni panjang. Jadi mungkin hari ni, pagi ni mungkin tak sempat nak habiskan hadis ni pun, sebab hadis ni antara yang paling panjang dalam kitab ni. Cerita tentang Sayyidina Ka'ab bin Malik. Kisah ni kisah yang kita kata popular lah sebenarnya. Kisah ni biasa kita dengar dalam sirah, tapi kali ini kita baca dalam hadis apa yang diceritakan sendiri oleh Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kita baca dulu hadisnya. Bisanadi muttasilin al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Qala wa an Abdullah bin Ka'ab bin Malik wa kana qa'ida Ka'ab radhiyallahu anhu min banihi hina amiya qala سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون غير قريش عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. Sayyidina Abdullah bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau adalah orang yang memandu Sayyidina Ka'ab ketika mana Sayyidina Ka'ab telah tua dan telah buta, maknanya anak yang menjaga ayahnya lah, dengan Abdullah bin Ka'ab ni. Jadi beliau berkata, sami'tu Ka'ab bin Malikin, maknanya aku mendengar ayahku berkatalah. Ayah dia Sayyidina Ka'ab bin Malik lah. Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yuhaddithu bihadithihi, beliau bercerita tentang cerita beliau, maknanya apa yang beliau alami hina takhallafa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Tabuk, fi ghazwati Tabuk, apabila beliau tertinggal ataupun terlepas daripada mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Qala Ka'bun, maka Ka'ab berkata, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku tak pernah tertinggal, mesti ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dalam semua perang semua aku ikut. Fi ghazwatin ghazaha, pada peperangan yang baginda berperang dengannya, illa fi ghazwati Tabuk, kecuali pada perang Tabuk, dan ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin, kecuali juga aku juga tak pergi ketika mana perang Badar, tak ikut perang Badar. Cuma beza antara perang Badar dengan perang Tabuk ini adalah perang Badar itu walam yu'atab ahadun takhallafa anhu, tidaklah dicela seseorang pun yang tertinggal daripadanya, yang tak ikut serta daripada perang Badar. Perang Badar ni tak ada siapa-siapa yang kata kenapa tak pergi, tak ada kan. Kenapa? Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna 'ira Quraisy, kan, maknanya semata-mata tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam keluar pergi itu bukan nak pergi perang, kan, sebab pergi itu sebenarnya nak menghalang daripada perdagangan Quraisy, kan, hatta jama'allahu ta'ala bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad,
sehingga Allah menghimpunkan antara mereka dan musuh mereka tanpa dijanjikan. Sebab perang Badar ni dia bukan perang yang dah diplan. Dia orang keluar tu bukan untuk pergi berperang. Kalau kita baca balik sirah perang Badar kan macam tu. Asalnya pergi tu untuk menyekat kafilah dagang Abu Sufyan. Jadi bila menyekat kafilah dagang ni, dia bukannya memerlukan kita panggil tentera-tentera yang bersenjata, yang pakai baju besi dan sebagainya, tak ada. Kan cukup sekadar beberapa orang saja yang bawa senjata dah cukup lah. Kan yang lain sebab ialah nak sekat kafilah dagang, bukannya nak pergi berperang. Cumanya berlakulah apa yang berlaku, dan kita pun tahu perang Badar berlaku tahun kedua Hijrah, bulan Ramadan, dan berlakulah peperangan kan. Itu pun bukan dengan Abu Sufyan punya dagang tu lah kan. Itu adalah Abu Jahal dan lain-lain bawa pula tentera Quraisy untuk datang berperang dekat tempat yang dinamakan sebagai Badar. So dekat sini sebenarnya kita nampak dah ada dua tempat yang disebutkan. Satu yang dipanggil sebagai Tabuk. Jadi yang beliau tak pergi itu adalah Tabuk. Kemudiannya Tabuk, kenapa warna kelabu? Okey. Tabuk. Kenapa kecil sangat dah? Okey. Okey, Tabuk dan juga Badar. Kan? Tabuk dan juga Badar. So ini dua ni. Tapi Badar beliau kata tak ada masalah. Sebab apa? Dekat Badar dia tidak ada apa-apa. Maknanya tak adalah orang nak kata apa. Maknanya isu yang sebenarnya adalah isu berkaitan dengan Tabuk lah. Isu yang sebenar adalah isu Tabuk, bukan isu Badar. Sebab Badar tak ada apa-apa, tak ada masalah. Lam yu'atab ahadun. Tak ada apa-apa. Jadi isu kat sini adalah isu Tabuk. Sebab kalau kita tengok kan, perang Tabuk ni dia perang yang jauh kan. Perang Tabuk ni dia berlaku jauh daripada Madinah, lebih kurang 700 km dari Madinah, 500 km dari Khaybar. Khaybar ni 200 kilo je dari Madinah. Jadi Tabuk lebih kurang 700 km dari Madinah dan ke utara. Perang itu perang dengan Rom, perang dengan tentera Rom, dan musim panas. Dah jauh, panas pula. Sampai dipanggil perang Tabuk itu dengan macam-macam nama, antaranya perang Usrah, kesusahan. Perang tu sendiri namanya perang susah. Jadi memang sangat dahsyatlah perang ni. So nak bandingkan dengan Badar, memang beza teruslah. Badar bukan nak pergi perang pun, Badar hanya semata-mata nak sekat kafilah dagang. Tapi Tabuk ni memang pergi perang sungguh, nak pergi perang, bukan perang, tak berlaku pun perang tu yang secara sungguh-sungguh sebenarnya, tapi nak pergi perang betul-betul waktu tu. Dan ini adalah, kalau kita perhatikan, adalah peperangan terakhir Rasulullah SAW. Perang Tabuk adalah peperangan yang terakhir sebelum Rasulullah SAW wafat. Dia tahun yang ke-9 Hijrah, macam itulah. Jadi dia lepas daripada perang Hunain, Taif, apa semua tu. Jadi dia lepas daripada pembukaan kota Mekah, lepas Taif, Hunain, semua tu semua lepas kota Mekah. Sebelum pembukaan kota Mekah tu yang berlaku perang Khaybar apa semua tu, sebab perang Khaybar berlaku selepas daripada perjanjian dengan orang musyrik, perjanjian Hudaybiyah kan. Okey, so dia berlaku tu mula-mula, maknanya Nabi SAW bila Nabi SAW menuju ke utara tu sebab nak secure kawasan Madinah dan kawasan sekelilingnya, maka Khaybar adalah antara risiko paling utama, sebab risiko belah selatan dah settle dengan perjanjian Hudaybiyah. So risiko sebelah utara dia jadi masih lagi berbahaya, sebab Yahudi dekat Khaybar tu memang asyik mengancam untuk menyerang Madinah. Jadi bila Nabi SAW serang Khaybar, maka sebelah utara pun dah secure. Cuma bila kita perhatikan sebelah utara, atas lagi daripada Khaybar, 500 kilo lagi di atas daripada Khaybar, adanya apa dinamakan sebagai Tabuk. Dan ketika itu orang Rom, tentera Rom dah mula nak meluaskan empire dia
dan nak menyerang orang Islam. Tentera Rom nak menyerang orang Islam sebab dia nak cuba buat dipanggil preempt lah. Dia sebelum orang Islam luaskan kekuasaan ataupun negara Islam, maka Rom serang dulu. Jadi Rom dia dah mula nak menyerang orang Islam. Itu yang menyebabkan berlakunya perang Tabuk. Walaupun dia jauh ke utara, dia jauh, dia atas lagi daripada dari Khaybar. Okey, dia menuju ke atas, menuju ke Syam, menuju ke utara. Okey, so itu yang disebutkan oleh Sayyidina Ka'ab bin Malik. Dia kata, okey, ni dua peperangan yang aku tak pergi. Satu perang Badar, satu lagi perang Tabuk. Kemudiannya, walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Aqabah. Aku juga ada bersama Rasulullah SAW pada malam Aqabah. Malam Aqabah, perjanjian Aqabah lah. Perjanjian Aqabah, perjanjian yang diorang berbai'ah dengan Nabi SAW. Beliau kata, apa dia? Hina tawathaqna 'alal Islam. Ketika mana kami berjanji, saling berjanji atas Islam, maknanya untuk mempertahankan Islam. Kemudiannya beliau kata, wa ma uhibbu anna li biha mashhada badrin. Dan sebelum dia kata Lailatul Aqabah hina tawathaqna 'alal Islam wa ma uhibbu anna li biha mashhada badrin wa in kanat badrun adzkara fin nas minha. Dia kata aku ni maknanya aku tak suka kalau aku terlepas malam Aqabah tu. Walaupun ataupun digantikan tempat Aqabah itu dengan peperangan Badar. Maknanya peperangan Badar dia tak pergi, Aqabah dia pergi, kan? Tetapi dia suka macam tu sebab dia kata walaupun Badar itu lebih masyhur, kan? Wa in kana badrun azkara fin nas minha. Barang Badar itu lebih disebut-sebut oleh orang ramai berbanding dengan perjanjian Aqabah. Itu kata Sayyidina Ka'ab. Jadi beliau kata beliau tak menyesal lah, maknanya tak pergi ke perang Badar pun. Bukanlah tak menyesal macam mana, maknanya nak bandingkan Badar dengan Lailatul Aqabah atau Bai'atul Aqabah, Bai'atul Aqabah tu lebih besar lagi walaupun perang Badar lebih popular. Macam tu lah. Dia kata sebab bagi dia yang lebih pentingnya adalah perjanjian Aqabah, dan kita pun tahu perjanjian Aqabah adalah salah satu daripada kita kata titik permulaan dakwah Nabi SAW di Madinah. Jadi perjanjian Aqabah ni besar, dia punya peranan dia, peranan yang sangat besar. Tak apa. Okey, seterusnya kemudian wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ada pun ceritaku ketika mana aku terlepas daripada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Ya, bunyi bel. Okey. Akana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Dia kata sebenarnya waktu tertinggal daripada perang Badar itu, dia kata pada waktu tu aku tak adalah lagi kuat ataupun lagi lam akun qattu aqwa, dan aku tak pernah lebih kuat, wala aisar ataupun lebih senang daripadaku ketika mana aku terlepas daripada peperangan tersebut. Maknanya apa? Maknanya beliau kata beliau bukannya tengah susah, beliau bukannya sakit, dan aku tak pernah yang lebih kuat lagi. Maknanya memang aku tengah dalam keadaan kuat lah. Bukannya aku dalam keadaan susah, bukan. Kan? Aku bukan dalam keadaan lemah ataupun sakit. Aku juga bukan dalam keadaan tak mampu. Kan? Hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Ketika mana aku tercicir ataupun terlepas daripada baginda pada peperangan tersebut, fi tilkal ghazwah. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qat. Bahkan demi Allah, sebelum daripada peperangan tu, aku tak ada memiliki dua tunggangan pun. Hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Sedangkan
Maksudnya pada peperangan tersebut aku dapat kumpulkan. Maknanya rahilatain ini dua tunggangan unta ni, maksudnya rahilatain dua tunggangan lah. Dua tunggangan ni maksudnya persiapan untuk perang. Dia dah boleh prepare dah. Dia kata dulu tak ada. Dulu kalau sebelum perang ni aku tak mampu nak kumpul sampai dua tunggangan ataupun dua preparation lah, dua tunggangan yang lengkap untuk dibawa ke peperangan. Tapi untuk perang Tabuk ni aku dapat. Maknanya dia mampu dah lah waktu tu, bukannya maknanya dia jadi orang yang lemah, miskin dan sebagainya. Dia kata tak. Aku ada semua benda tu. Okey, seterusnya walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bighairiha hatta kanat tilkal ghazwah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pula sebelum daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada pula nak menceritakan ataupun nak mengkhabarkan tentang satu-satu peperangan. Warra ni maknanya sembunyikan tujuan peperangan. Sebab biasa sebelum ni Nabi SAW bila nak pergi perang, Nabi SAW yang biasanya tak cerita secara terus terang. Jadi memang biasanya lam yakun Rasulullah SAW yuridu ghazwatan illa warra. Maksudnya Nabi SAW tidaklah berkehendak kepada satu peperangan melainkan baginda akan menyembunyikan. Ini taktik, kita panggil strategi baginda Nabi Muhammad SAW. Bila baginda nak pergi sesuatu peperangan, biasanya baginda tak akan cerita pada semua orang. Bukan cerita pada semua, okey kita nak pergi perang, okey, tak boleh. Itu bukan strategi yang baik kan. So strategi Nabi SAW biasanya Nabi bagi hint je. Nabi bagi hint sikit-sikit, sahabat-sahabat dah faham dah, okey kita nak kena pergi perang. Kan? Perang ke mana pun kadang-kadang tak diberitahu. Ikut aja. Ikut je Nabi SAW. Jadi Nabi SAW kalau kita tengok strategi peperangan baginda memang Masya Allah, memang dahsyat betul lah. Ada macam-macam cerita, tapi tak apalah. Dekat sini nak ceritanya, Nabi SAW asalnya tidak pun mengisytiharkan. Hatta kanat tilkal ghazwah, sampailah kepada peperangan yang ini. Peperangan itu, iaitu peperangan Tabuk. Jadi peperangan Tabuk ni lain sikit. Peperangan Tabuk ni memang Nabi SAW dah bagi tahu. Kata okey kita akan pergi perang. Okey, faghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, fi harrin syadid. Allah. Kenapa tu salah pula. Dia pening. Tiba-tiba dia terkeluar semua. Okey, fi harrin syadid. Nabi SAW pun keluar berperang dalam panas yang bersangatan. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan. Allah. Nabi SAW pula berjalan menghadapi perjalanan yang begitu jauh dan juga sukar. Susah perjalanan tu. Mafazan, maksud mafaz kat sini, mana pen tu? Subhanallah. Okey. Bukan. Bawah ni. Okey. Mafazan, apa maksud mafaz? Kalau kita tengok betul-betul, ni kan, ba'idan ramai orang faham lah. Ba'id maksudnya jauh kan. Ba'id jauh. So Nabi SAW berjalan ataupun menghadapi perjalanan yang jauh dan mafaz. Mafaz kat sini maksudnya tanah kontang yang tak ada air. Kan? Tanah kontang yang tak ada air. So tempat ataupun perjalanan yang begitu jauh, dan memang pun kalau kita perhatikan utara Madinah tu, utara Saudi tu sekarang ni, memang kawasan tu memang kawasan padang pasir betul-betul. Kawasan padang pasir tak ada apa-apa. Kenapa namanya mafaz? Kadang kalau kita tengok kan, perkataan mafazah kan, mafaz ni kalau kita faham bahasa Arab daripada perkataan faza ni maksudnya berjaya ataupun beroleh sesuatu. Macam mana pula tempat padang pasir yang tak ada apa-apa tiba-tiba dinamakan sebagai faza?
mafaz, yang tempat selamat, yang tempat selamat ataupun tempat berjaya. Dia macam pelik gitu kan, macam terbalik kan. Jadi disebutkan, dinamakan kawasan macam tu sebagai mafaz, dipanggil tafaulan. Tafaul ni maksudnya mengambil sempena ataupun mengharapkan kebaikan daripada sesuatu. Jadi bila disebutkan macam tu, mudah-mudahan selamat dekat tempat tu. Jadi mudah-mudahan kita berjaya lepasi tempat tu. Jadi tempat yang teruk macam tu pun dia panggil mafaz. Itu cara orang Arab. Ini bukannya istilah ni bukan saja datang selepas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dia memang istilah di kalangan orang Arab. Jadi biasa saja dia orang menggunakan perkataan apa yang dipanggil sebagai tafaul. Tafaul ni macam mengambil sempena kan. Sempena. So benda yang baik lah. Jadi kalau ada sesuatu tu dia buat untuk mendapatkan kebaikan daripada perkataan ataupun perbuatan tersebut. Jadi bila Islam datang, Islam membenarkan, dan Nabi SAW pun beritahu bahawa tafaul itu benda yang baik, benda yang betul. Jadi tafaul ni bukan benda syirik ke apa, tidak. Kan? Walaupun kalau orang Wahabi yang ini memang dia tak kerti beza sebab dia tak belajar akidah dengan betul, so semua dia jadikan syirik. Tapi kalau kita belajar akidah betul-betul, kita tahu beza antara tafaul dengan kita mengatakan benda tu yang memberikan manfaat ataupun mudarat. Sebab orang yang faham akidah dia tahu Allah yang bagi manfaat, Allah yang bagi mudarat. Tetapi tafaul ni lebih kepada seolah-olahnya macam doa. Dia macam doa. Dia macam kalau orang Melayu, kalau kita tengok, dia tengok budak tu nakal, dia tak cakap budak tu nakal, dia cakap bertuah punya budak. Bertuah punya budak tu sebenarnya dari segi bahasa Arab dipanggil sebagai tafaul juga. Tafaul ataupun macam-macam lagi lah kan, perbuatan-perbuatan yang tertentu semua. Jadi itu juga dipanggil sebagai mafaz. Mafaz. Jadi kalau kita tengok macam macam tempat tu best je, mafaz. Tapi sebenarnya tempat tu adalah tempat yang kering kontang, yang gersang, padang pasir yang gersang sebenarnya. Okey. Wastaqbala adadan katsira. Tapi ialah yang bersama dengan Nabi SAW pun banyak, kan? Jadi bukannya dan juga ataupun nak menentang, nak jumpa kan, istiqbala nak berhadapan dengan bilangan yang banyak. Dalam maknanya perjalanan adalah jauh kan, tanah padang pasir yang gersang. Tadi mula-mula tadi harin syadid kan, panas, dah panas, jauh, gersang, banyak pula tenteranya ambil. Jadi berganda-ganda kesukaran yang akan dihadapi oleh mereka. Kalau ikut logiknya, memang akan berhadapan dengan kesukaran yang sangatlah dahsyat. Fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahabu uhbat ghazwihim fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid wal muslimuna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsir wa la yajma'uhum kitabun hafizun. Kitab apa? Sebab ini dah jadi terlalu panjang. Cuma senang ceritanya bila perjalanan tu macam gitu sekali, maka Nabi SAW dah terangkan. Nabi SAW terangkan fajalla lil muslimina amrahum. Jadi memang Nabi SAW jelaskan betul-betul. Jalla maksudnya kasyafa. Terangkan betul-betul. Nabi SAW jelaskan. Macam tadi kita sebut, biasa perang Nabi tak cerita. Tapi kali ini perang ni sebab jauhnya, panasnya, susahnya apa semua, jumpa pun tentera Rom yang begitu ramai. Jadi Nabi SAW cerita. Bagi tahu terang-terang betul-betul. Kan? Tak ada nak tauriah dipanggil. Tak ada nak sembunyi-sembunyi, nak apa bahasa-bahasa kiasan ke apa, tak ada. Kenapa? Supaya liyata'ahabu, supaya orang Islam boleh bersiap. Supaya dia orang boleh bersiap dengan persiapan peperangan mereka. Bata ghazwihim, persiapan peperangan mereka. Maka Nabi SAW memberitahu mereka fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid. Maknanya terangkan betul-betul dengan tujuan mereka yang mana baginda hendak. Maksudnya kita akan pergi ke Tabuk. Maknanya cakap terang-terang betul-betul. Wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsir, dan Nabi dan orang Islam yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah ramai. Ramai, bukannya sikit yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi cumanya satu je lah dikatakan wala yajma'uhum kitabun hafiz, tapi tidak dikumpulkan mereka itu dalam satu kitab. Maknanya ad-diwan, maksudnya yuridu bidzalika ad-diwan. Maksudnya
tak ada, tapi walaupun ramai, tak ada pula orang yang tolong ambil nama kan, letakkan siapa yang pergi, siapa yang tak pergi ke apa kan. Tak ada catatan nama-nama para sahabat yang pergi ke perang Tabuk tersebut. Okey, jadi cukup setakat tu insya-Allah untuk pagi ni. Kita berhenti setakat ni dulu dekat qala Ka'bun Nanti lepas ni baru kita akan sambungkan pula. Ini baru mukadimah saja ni mukadimah kepada hadis ni. Ini baru mukadimah kepada hadis ni. Macam mana kisah kita kata background nak ceritanya macam mana Nabi SAW dah mempersiapkan tentera Tabuk kan, dan juga betapa pentingnya Tabuk itu sendiri atau perang Tabuk itu sendiri dalam Islam. Jadi kita boleh berhenti dulu setakat ini. Tetapi hadis yang kita bincangkan adalah hadis berkenaan kita kata bab kita ni adalah bab taubat bab taubat. Jadi ceritanya ada kaitan dengan taubat Sayyidina Ka'ab. Kan cerita taubat Sayyidina Ka'ab sebenarnya. So ceritanya panjang lagi lah. Sampailah apa yang berlaku, sampailah diterima taubat Sayyidina Ka'ab ni. Tapi taubat beliau memang sangat hebat lah, sebab taubat beliau disebutkan dalam Al-Quran. Jadi memang dahsyat sungguh dah Sayyidina Ka'ab ni. Jadi tapi dia punya ujian dia pun sangat dahsyat juga. Yang tu insya-Allah kita akan sambung minggu depan, tengok kepada internet line. Pada minggu depan macam mana, kalau internet coverage okey, minggu depan insya-Allah kita akan sambung pukul 8 pagi waktu Malaysia. Boleh insya-Allah. Ataupun kalau perlu dilewatkan sikit nanti kita akan maklumkan insya-Allah. So panjang lagi hadis ni. Kita baru baca mungkin 1/10 saja daripada hadis. Betul tak? Mungkin macam itulah, lebih kurang 1/10 je daripada hadis ni. Tapi yang pentingnya kita tak apa kita baca tu sikit. Yang pentingnya ada keberkatan. Yang keduanya adalah kita nak baca hadis Nabi SAW ni, cerita pasal sahabat kan. Sahabat tengah bercerita tentang Nabi SAW. Pastinya di sana ada keberkatan. Dan juga biar sikit tapi dipahami. Kan, berbanding dengan kita baca laju-laju langsung tak faham apa benda lah yang disebutkan dalam hadis ni kan. Terpasal kita cuba untuk menerangkan perkataan-perkataan tu juga kan, walaupun dia bukan syarah ni bukan syarah hadis sebenarnya, lebih kepada menerangkan maksud perkataan secara ringkas kan, secara mudah. Okey, jadi cukup setakat tu. Nampak soalan pun tak ada lah kot kan, sebab cerita pun belum habis lagi. Cerita pun baru 1/10 je daripada cerita. Belum pergi perang pun lagi ni. Belum pergi pun, belum tertinggal pun lagi Sayyidina Ka'ab. Jadi begitulah. Tapi kalau kita perhatikan strategi Rasulullah SAW, itu antara pengajaran yang kita boleh ambil lah kan, bagaimana baginda SAW adalah seorang yang berstrategi dalam peperangan. Berbeza peperangan, beza juga cara baginda menghadapi peperangan tersebut kan. Wallahu alam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qudri unsa wa dhakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nazza bil khair nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akir bir ridha minkal uyun wa qdi anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tana rusul manun waghfir wastur anta akram man satar wa salatullahi tabshal mustafa man ila al-haqq da'ana wa wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'ala al-ali al-kiram syurafa wa 'ala as-sahbi al-masabih al-ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barakallahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Jazakumullah khairan Ustaz. Mudah-mudahan Allah memudahkan Ustaz hari ini dan seterusnya. Dipermudahkan semuanya, safar semua insya-Allah. Kenang kami dalam doa Ustaz insya-Allah. Sama. Barakallahu fikum, dan terima kasih kepada semua yang hadir. Insya-Allah mudah-mudahan barakah hari ini dan seterusnya insya-Allah. Doakan kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.